Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatihil lima uliq wa khatimin lima sabaq nasiril haqqi bihaqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, kita syukur di atas nikmat kehidupan iman Islam yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, yang dimuliakan Tuan Imam, Ahli Jawatankuasa Masjid, Ahli Jawatankuasa Qaryah Masjid Badar, pimpinan masyarakat, ibu ayah muslimin dan muslimat. Jadi hari ini kita sambung balik muzakarah kita kitab Kifayatul Mubtadi. Kita berhenti hari itu muka surat 14 ke 15 dah? 15. Ha? 15. Baik. Muka surat 15 baris ataupun perangai yang kedua. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'anna bi ulumihi fid darain amin. Ketujuh, wajib kita tiap-tiap mukallaf percaya, yakni beriman, dan i'tiqad, yakin teguh di dalam hati kita bahawasanya tetap dan sabit, yakni mesti wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan hayat. Itu di antara akidah kita, wajib kita beriman di diri Allah Ta'ala ada sifat hayat. Jadi 7 sifat yang telah kita bincang, 6 yang telah kita bincang. Yang pertama, Allah Ta'ala mesti ada. Yang kedua, Allah Ta'ala mesti sedia, bukan baharu. Yang ketiga, Allah mesti kekal, tak binasa. Kemudian yang keempat, Allah Ta'ala mesti tak sama dengan makhluk. Yang kelima, Allah Ta'ala mesti bersifat dengan qiyamuhu binafsih, tak kena jadi, tak menumpang apa-apa. Dan yang keenam, Allah Ta'ala mesti asa, tidak berbilang. Inilah hakikat ketuhanan. Ada, mesti, sedia, kekal, tak sama dengan makhluk, bersifat dengan qiyamuhu binafsih, dan wahdaniyah, asa, tidak berbilang. Itu 6 yang telah kita bincang. Maka kita masuk pada malam ni, iaitulah sifat yang ketujuh yang wajib kita pelajari dan wajib kita iman, iaitulah Allah Ta'ala mesti, Allah Ta'ala yang maha termulia itu bersifat dengan hayat. Artinya, arti hayat hidup ataupun perhidup. Sebab apa kita kena beriman dengan sifat hayat? Kerana Allah Ta'ala berfirman di antara ayatnya, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, berserahlah kamu kepada Tuhan yang hidup, yang tidak mati. Jadi wajib kita beriman Allah ada hayat. Jadi hayat tu Arab kita terjemah kepada bahasa Melayu, iaitulah sifat perhidup. Iaitu hayat, sifat perhidup itu satu sifat. Ini cara kita beriman. Hayat tu satu sifat yang ada, yang wujudi. Dan pula yang khadim, sedia, bukan baharu.
Qadim tu dengan maksud bukan baharu. Qadim dengan maksud sedia, sifat ini bukan baharu. Bukan macam makhluk yang berdiri, yakni yang ada sifat hayat itu pada zat Allah Ta'ala yang maha termulia, yakni hayat tu ada pada diri Allah Ta'ala yang maha termulia. Baik, jadi cara kita beriman, wajib kita yakin teguh adanya hayat ni di diri Allah Ta'ala. Satu. Yang kedua, hayat ni sedia, bukan baharu. Yang ketiga, tambah lagi, tak sama dengan makhluk. Hayat Allah Ta'ala itu tak sama dengan makhluk. Tambah lagi, hayat Allah Ta'ala itu sempurna. Dan hayat Allah Ta'ala itu kekal, tak binasa. Itu cara kita beriman. Adanya hayat di diri Allah Ta'ala, satu. Yang kedua, tak sama dengan makhluk. Yang ketiga, sempurna. Yang keempat, tak binasa. Ada hayat tu di diri Allah Ta'ala. Itu wajib kita beriman. Tidak dapat diketahui hakikatnya, hakikat hayat, wallahu alam. Adapun hakikat diri sebenar, seorang pun tak boleh tahu, melainkan yang tahu hanyalah Allah Ta'ala sahaja. Takat tu ya kita beriman. Adanya hayat di diri Allah Ta'ala, sedia, sempurna, tak sama dengan makhluk, kekal. Macam mana hayat? Hakikat dia, wallahu alam. Tak dapat seorang pun mengetahui, melainkan Allah Ta'ala sahajalah yang mengetahui akan segala hakikat sifatnya, dan termasuk hakikat sifat hayat Allah Ta'ala sahajalah yang mengetahui. Kita tak tahu. Bukan kata hayat Allah Ta'ala, hayat di dalam badan kita pun kita tak tahu macam mana. Macam mana roh? Tak tahu. Kalau tahu senang, gaya nak keluar, ambil botol, buh balik. Tak tahu. Kulir roh, katakan oleh lumu wahai Muhammad, kulir roh. Roh itu min amri Rabbi, adalah daripada pekerjaan Tuhanku. Aku tak tahu, kata Nabi. Jadi bukan sahaja sifat Allah Ta'ala, bahkan sebahagiannya daripada sifat kita pun tak dapat kita ketahui. Seumpama hayat kita, roh kita makhluk macam mana, wallahu a'lam. Angin macam mana, wallahu a'lam. Malaikat macam mana, wallahu a'lam. Jin, wallahu a'lam. Habis itu. Semalam ni pergi tolak, tengah-tengah makan, telefon panggilan di rumah, adik hak perempuan duk mengandung tu terkena rasukan di kedai dia. Allahu Akbar. Kata macam mana ni baru duk ditolak. Takdirnya masa telefon tu dia habaq kat isteri saya telefon, ni adik kena ni. Duk tolong lagi nak pergi tera macam mana. Telefon dia kata alhamdulillah ada dah orang tolong doa dan tolong ikhtiar, alhamdulillah keluar dah benda tu. Masuk dalam badan. Macam mana jin? Wallahu a'lam. Kalau tahu senang. Kita tak tahu, wallahu a'lam, tapi ada. Begitu juga corona, virus COVID-19 ni ada. Macam mana? Wallahu a'lam. Yang makhluk pun semuanya, sebahagiannya tak dapat kita ketahui, apatah lagi sifat ketuhanan. Wallahu a'lam. Cuma kita tahu setakat tu saja. Adanya hayat di diri Allah, sedianya hayat Allah Ta'ala bukan baharu, sempurna, tak sama dengan makhluk, kekal, tak binasa. Ada di diri Allah hayat itu. Habis. Bahkan tetap seperti yang tersebut. Walaupun kita tak tahu hakikat hayat Allah Ta'ala, tapi memang macam tu. Ada, sedia, tak sama dengan makhluk, kekal, sempurna. Memang macam tu. Wajib kita beriman. Dengan Allah Ta'ala bersifat dengan sifat inilah, sifat hayat, ia Allah hidup. Maka kita yakin Allah Ta'ala itu hidup kerana ada sifat hayat.
Iaitu hayat sah pada kiraan akal, ia hayat, ia Allah bersifat. Iaitu hayat sah pada kiraan akal, ia Allah bersifat dengan segala sifat yang lain. Maknanya macam ni. Dah kita yakin Allah hidup, tentu sifat lain ada di diri Allah Ta'ala. Allah hidup, tentulah ada qudrah, ada iradah, ada ilmu, ada sama. Kerana Allah hidup, tentu ada sifat lain di diri Allah Ta'ala. Pasal apa disebut macam ni? Kerana takut daripada kita soal, kenapa kitab-kitab lain yang ketujuhnya qudrah, tiba-tiba kitab ni ketujuhnya hayat? Maka jawabnya, dia sebut hak yang penting dulu. Sedangkan sifat Allah Ta'ala bukan ada terdahulu, bukan ada terkemudian, bukan ada tertib bilangan. Bukan. Sifat Allah Ta'ala semuanya qadim. Sifat Allah Ta'ala semuanya sedia, tidak ada yang baru. Ulama yang buh nombor, pertama wujud, kedua qidam, ketiga baqa, keempat mukhalafah, kelima qiyamuhu binafsih, keenam wahdaniyah. Ulama yang atok nombor tu supaya apa? Supaya mudah kita belajar. Ini orang panggil tertib zikri. Tertib pada sebutan sahaja, bukan pada hakikat. Bukan macam makhluk. Makhluk memang ada tertib. Macam mana? Mula-mula beranak menerap dulu. Lepas menerap merangkak, nyuluk. Lepas menyuluk merangkak, lepas merangkak berdiri, lepas berdiri berjalan, lepas berjalan lari, lepas tu makhluk. Adapun Allah Ta'ala sifatnya semua qadim. Bukan ada terdahulu dan tidak ada yang terkemudian. Cuma ulama buh nombor supaya mudah kita belajar. Belajar apa malam ni? Akidah. Sifat apa dah? Hak berkait dengan ketuhanan. Sifat apa? Hayat. Hak ketujuh dah lah. Mudah kita faham, mudah kita belajar. Jadi kalau bilang yang ketujuh qudrah pun betul, hayat pun betul, tak ada masalah. Itu hanyalah pada kiraan sahaja. Pada pendapatan atau pendapat, fikiran yang kita fikir sahaja. Adapun sifat Allah semuanya qadim. Iaitu hayat sah pada kiraan akal, ia Allah bersifat dengan segala sifat yang lain. Kita yakin Allah hidup, tentulah sifat lain ada di Allah Ta'ala. Adanya qudrah, adanya iradah, adanya ilmu dan seumpamanya. Kita pun macam tu. Kita nak ajak orang buat kerja, ajak orang hidup. Jom pergi mengaji malam ni, jom pergi kuliah, esok jom pergi kenuri. Pernah tak kita kata, hei mayat, malam ni ada kuliah? Tak dah. Pasal apa? Tak ada dah sifat hayat di dia. Apabila hayat tak ada, sifat lain pun tak ada. Cuba kita geletek mayat tengok, dia tak gelak dah macam kita. Tak geli dah. Walaupun macam tu, apabila orang mati, wajib kita hormati akan si mati itu seperti hal keadaannya hidup. Kalau nak mandi, tak boleh orang yang ajnabi, yang asing, yang halal nikah, tak boleh mandi. Macam orang perempuan asing memandikan orang lelaki, tak boleh kalau tak darurah. Itulah kita ni. Kalau eloknya ayah meninggal, anak mandi. Gitu. Datuk almarhum Datuk Harundin, Hasanuddin, Ishaquddin, semua telah kembali kepada rahmatullah. Mereka memandikan ibu mereka ketika mandi, tak pakai pengusung, pakai tok atas riba depa ya. Ni anak yang soleh. Ni anak yang soleh. Jadi kalau mati, walaupun tidak ada hayat, walaupun sudah tidak ada sifat, maka wajib kita hormati. Kita kena muliakan akan si mati macam keadaannya hidup. Kena jaga aurat dia, kena jaga akan kehormatan dia. Tak boleh sewenang-wenangnya. Itu dalam bab mandi mayat, orang yang memandi mayat itu mesti amanah.
Tak boleh cerita perkara-perkara yang aib kepada si mati itu. Kepada si mati itu. Tu orang dulu-dulu dia jaga bab ni. Dia jaga bab ni, mandi dengan cermat, dengan adab. Baik. Walaupun dah tak ada sifat, kena jaga, kena beradab dengan si mati itu. Macam mana? Ni Tok Saleh duk marah ni. Dia kata ramai-ramai daun bidara, lepas tu tuang berserai. Kalau hang hidup, dia kata hang pun lemah. Kalau mu hidup, mu pun lemah mandi lagu tu. Tapih lah dia kata. Tapih, ayak daun bidara tu tapih. Begitu juga air kapur barus, tapih. Tapih. Gitu. Tu sebagai hormat kita kepada si mati. Kita hidup pun tak pakai sabun cat kapak. Ni mati ibu cat kapak. Kita hidup pakai apa? Contohnya Dettol. Buh Dettol. Macam kita hidup. Dia pun hak dia. Sebagai yang wajib kita kena hormati sebagai manusia. Walaupun dia dah mati. Itu di antara adab-adab kita dengan si mati. Apabila mati, kalau pakaian dia kotor, kita tukar pakaian yang bersih. Kalau mulut dia terbuka, kita urut supaya mulut dia terkatuk. Kalau mata dia terbuka, kita katuk urut sehingga terkatuk. Begitu juga letakkan minyak di bahagian-bahagian sendi. Macam sendi-sendi ini semua kita letakkan minyak supaya mudah apabila kita nak mandi nanti. Dia apabila mati dia kerah, dia kaku. Maka nak bagi lembut balik, itulah hikmahnya kita meletakkan air daun bidara. Kita jurus air daun bidara, kita gosok untuk melembutkan si mati. Lepas tu kita tutup aurat dia dengan sempurna sebelum nak mandi tu. Kalau perempuan, letakkan tudung. Kalau lelaki pakaian yang kotor ataupun perempuan tukar, bagi jadi elok. Kemudian disebut dalam kitab, diletakkan besi yang kecil di atas pusat. Hikmatnya supaya perut tak gembung. Tak besi macam besi, macam orang kata apa, gunting besi ke, kacip besi ke, tak dekat pusat dia supaya perut tak gembung. Bukan kata kucing langkah hidup balik, nak hidup mana mati dah. Tu reka ya. Bukan. Tak di perut besi tu supaya perut tak gembung. Tu hikmat dia. Lepas tu kita urus jenazahnya dengan keadaan yang baik. Kaki menghala kepada kiblat. Tutup aurat dengan baik. Kemudian kita mandi, jaga auratnya dengan baik. Kalau nak pakai baju, pakai dengan baik. Ni baju buah duk elok-elok, nak serluk payah. Ambil gunting sereok koyak, meramu. Orang kata apa benar? Tok Saleh kata kalau mu hidup mu gamak tak pakai lagu tu pergi kedai. Malu kat orang. Kalau lagu tu tak leh. Kalau nak pakai dengan elok. Macam mana? Kalau nak pakai juga jahit siap-siap baju buah belah. Pesan kalau ayah mati, tolong pakai baju ni kat ayah. Depa kata dok buat lama dah lagu ni. Dia bukan kira baru lama. Dia kira kita ni kena ikut hak betul. Kita kena hormat si mati macam dia hidup. Cuma yang berbezanya, kita orang hidup turun rumah kok kaki. Orang mati menyalahi, turun kok kepala dulu. Turun kok kepala dulu. Tu yang berkaitan dengan tata cara tu bab lain lah. Kita selit sikit-sikit di sini. Jadi apabila seseorang itu hidup, maka sifat ada pada dia. Begitu juga kita bincang sifat ketuhanan. Kita yakin Allah hidup, maka tentu sifat lain ada di diri Allah Ta'ala. Habis. Tidaklah pada hakikat. Tak semestinya kita bilang macam tu. Ini pada pendapat kiraan sahaja. Kerana kesemuanya sifat-sifat Allah Ta'ala itu tiada kerana
Kesemua sifat-sifat Allah Ta'ala itu qadim kesemuanya. Bukan makna kata kena ada hayat dulu baru sifat lain ada, tak? Bukan makna macam tu. Cuma kita fikir sahaja. Dah Allah hidup, tentu ada sifat lain. Maka oleh kerana itulah dia kira yang ketujuhnya hayat. Ini kaedah ulama, yuqaddimul aham summa aham. Didahului yang terlebih penting, kemudian yang kurang. Ini bijaknya. Mereka susun kepada kita. Dan wajib kita percaya dan i'tiqad. Tidak ada sama sekali mustahil di atas Allah Ta'ala bersifat dengan lawannya, lawan hayat, iaitu mati. Subhanallah, Allah tidak mati. Allah hidup, tidak mati. Allah hidup, tidak mati sekali-kali. Tahu mana dalil, bukti atas yang demikian itu wajib Allah Ta'ala hidup tidak mati? Firman Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Berserahlah kamu, wa tawakkal, berserahlah 'alal hayyil ladzi, ke atas Tuhan yang hidup, alladzi yang la yamut, yang tidak mati. Artinya berserahlah olehmu ya Muhammad, termasuk kita semua, atas Tuhan, yakni berserah kita kepada Allah Ta'ala yang hidup, yang tidak mati. Kita berserah kepada Allah yang hidup, yang tidak mati. Nabi Ibrahim alaihissalam nasihat azar, ya abati la ta'budu syaitan. Janganlah mengabdikan diri kepada syaitan tu. Jangan kata nak bagi manfaat, nak tolak mudarat di diri dia pun tak lepas. Namrud dan Azar nak buat pesta keramaian, minum arak, menari dan seumpamanya, bincang-bincang tak sesuai buat di dalam kota Babil oleh kerana sempit di negeri Iraq. Nabi Ibrahim ni duduk di Iraq. Mesyuarat mai, tak cukup dalam kota kita ni, kena buat di luar, di padang pasir bagi luas. Nabi Ibrahim dia ambil kesempatan ketika itu, dia katok habis tokong-tokong hak luis, dia tinggal hak besar sekong. Kemudian kapak tu dia pergi sangkut dekat tangan tokong yang besar tu. Maka Azar balik tanya, siapa katok ni? Nabi Ibrahim kata, tanyalah hak besar tu. Dia kata, mana boleh bercakap. Nabi Ibrahim tuang nisan lebah atas kepala tokong tu, lalak mari penuh. Azar ni duk kibah, halau lalak. Ya abati la ta'budu syaitan, janganlah abdikan diri kepada syaitan. Jangan nak bagi manfaat kepada diri engkau, nak tolak mudarat dekat diri dia pun tak lepas. Kenapa? Tak hidup. Jadi kita nak serah ni, kita serah diri kita ni kepada Allah yang hidup. Apabila hidup, ada sifat qudrah, ada iradah yang sempurna, ada ilmu yang sempurna. Maka Allah Ta'ala lah sebaik-baik wakil kita. Hasbunallah ni'mal wakil. Maka kita serah kepada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala itu hidup dan memiliki sifat-sifat yang lain yang bersifat dengan kesempurnaan. Atau dalil di atas yang demikian itu wajib Allah Ta'ala bersifat dengan hidup tidak mati, iaitu baharu alam ini. Tadi siang lah malam siapa ubah, Allah ubah. Kita daripada tak ada kepada ada, Allah ubah. Semuanya Allah Ta'ala mentadbir kita. Maka Allah Ta'ala mengubah kita dengan asbab sifat khudrah. Khudrah buat mengikut iradah, iradah menentu mengikut ilmu. Maka ilmu, iradah, qudrah mesti ada kepada Allah Ta'ala yang bersifat dengan hidup, yang tidak mati sekali-kali. Ini Allah Ta'ala duk ubah kita. Allah Ta'ala ubah, Allah Ta'ala yang mentadbir kita. Ya, semuanya di dalam pentadbiran urusan Allah Ta'ala. Kita hanyalah ada ikhtiar usaha dalam bab yang lagi akan datang, qada dan qadar, iradah dan qudrah.
Kita hanyalah ada ikhtiar usaha. Nah, yang menjadikan semuanya Allah Ta'ala, yang mengizinkan Allah Ta'ala. Gitu. Wajib kita kena yakin macam tu sebagai orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Habis itu. Kemudian, atau dalil di atas yang demikian itu, Allah Ta'ala bersifat dengan hidup yang tidak mati. Baharu alam ini, berubahnya alam ni, daripada makhluk tak ada kepada ada, Allah buat. Daripada ada kepada binasa, Allah buat. Allah Ta'ala yang mentadbirkan. Itu dalil bukti kata nyatanya ada Allah Ta'ala, iaitulah dalilnya nyata. Nah, kalau Tuhan tak ada, kita boleh urus diri kita sendiri. Siapa mau mati? Tak mau. Tapi mati tak? Sampai masa kena mati. Kita mau sakit tak? Tak mau. Sampai masa sakit. Maknanya, kita tak boleh sepenuhnya mentadbir kita. Kita ni hanya ada ikhtiar usaha. Yang menjadikan sesuatu Allah Ta'ala. Yang menentukan sesuatu, yang menjadikan sesuatu Allah Ta'ala. Maka wajib kita yakin Allah Ta'ala lah yang mentadbir kita. Maka Allah Ta'ala mesti bersifat dengan hayat, tidak mati sekali-kali. Itu Allah Ta'ala berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Berserahlah kamu kepada Tuhan yang hidup, yang mana Tuhan itu tidak mati sekali-kali. Allah Ta'ala hidup, tak mati sekali-kali. Itu wajib kita beriman. Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi keyakinan kepada kita, keimanan kepada kita. Maka moga-moga Allah Ta'ala tambahkan keyakinan, dan Allah Ta'ala istiqamahkan kita, sehinggalah kita mati dalam kalimah la ilaha illallah. Apabila kita yakin benda ni, maka kita kenailah kita ni makhluk yang lemah. Allah Ta'ala itu Tuhan, Rabb ataupun ilah yang bersifat dengan kesempurnaan yang mentadbir kita. Maka wajib kita kena patuh apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Itu apabila Rasul Habibuna sallallahu alaihi wasallam mentarbiah sahabat, masukkan keyakinan, kejakkan, mantapkan keyakinan kepada akidah para sahabat, maka apa sahaja yang diperintah oleh Allah, sama ada yang disuruh mereka sambut ataupun yang dilarang mereka tinggal. Sebab apa? Kerana iman mereka itu ditarbiah oleh junjungan mulia sallallahu alaihi wasallam. Dia tak bertikai. Dia tak bertikai. Nah, macam kisah Isra wal Mi'raj. Apabila Nabi cerita kepada mereka, dia terpecah kepada beberapa kumpulan. Yang pertama tak percaya terus, dengar-dengar tu tolak terus, na'udzubillah. Yang kedua beriman dah, murtad apabila tidak meletakkan iman di hadapan, hanya memikirkan tentang logik semata-mata, murtad, na'udzubillah. Nah, yang ketiga, golongan yang mengkaji. Bahaya juga kalau duk kaji banyak ni, kadang-kadang mati lagu tu ya. Nah, amal pun tak, yakin pun tak, duk kaji sampai mati, na'udzubillah. Dia kata, wahai Muhammad, kalau sungguh hampir kamu pi berapa tiang Masjid Al-Azhar. Zaman dulu bukan ada internet, bukan ada YouTube. Terus Allah Ta'ala datangkan gambaran kepada Rasul, nampak gambaran Nabi kita bilang, jawab dengan tepat. Masa pi tu Nabi bukan duk kira tiang macam saya main Masjid Badar ni. Orang tanya berapa tiang Masjid Badar, mana nak pergi tahu? Nah, mana nak tahu? Jawab, Nabi jawab tepat. Maka yang mengkaji ni, kalau kata dia tak pi, dia cakap betul, tapi kaji dulu. Nah, tu golongan yang ketiga. Golongan yang keempat, tengok ramai kot mana. Tak berani ni. Sekali kita gaduh-gaduh duk sokong Muhammad, dia kata kat kita pula, tak berani tengok ramai kot mana dulu. Tak jadi kok golongan yang keempat. Golongan yang kelima ni, alhamdulillah, moga-moga termasuk juga kita. Moga-moga Allah Ta'ala jaga juga kepada kita.
iaitulah tetap meletakkan iman di asas yang utama, maka beriman apa sahaja yang dikhabarkan oleh Rasul bersifat dengan siddiq, benar. Muhammad Nabi kita, Habibuna sallallahu alaihi wasallam bersifat dengan amin, amanah, benar, siddiq, maka benar. Allah Ta'ala memelihara iman para sahabat yang kuat sekali, iaitulah Sayyidina Abu Bakar. Terima apa sahaja, bahkan dia kata kalau Rasulullah naik ke langit sekalipun dia tetap beriman. Masa tu Nabi tak cerita lagi Nabi naik langit, baru cerita pergi Masjid Aqsa. Tu pun orang dah pemain Nabi. Nah, Sayyidina Abu Bakar kata walaupun kamu cerita naik langit sekalipun aku tetap beriman. Tu yang dikatakan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yang sangat-sangat membenarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Habis. Tu meletakkan iman utama. Jadi kita yakin semua ni alam ni Allah Ta'ala jadikan. Allah Ta'ala yang takbir, Allah Ta'ala yang cipta. Maka Allah Ta'ala itu mesti hidup, tidak mati sekali-kali. Habis. Kedelapan, yang ke-8, wajib kita tiap-tiap orang mukallaf percaya, beriman dan i'tiqad, berpegang teguh dalam hati bahawasanya tetap dan sabit wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan ilmu. Wajib kita yakin di diri Allah ada sifat ilmu. Sebab apa? Kerana Allah Ta'ala berfirman wallahu bikulli syai'in alim. Bermula Allah Ta'ala dengan tiap-tiap suatu amat mengetahui ia, Allah Ta'ala itu. Allah Ta'ala dengan tiap-tiap satu semua perkara amat mengetahui. Itu wajib kita beriman Allah Ta'ala memiliki sifat ilmu. Kita pun kalau nak buat satu-satu kerja, kita kena ada 4 sifat utama ni. Kalau tak jadi kerja. Yang pertama, kena ada khudrah. Kalau tak ada khudrah, tak larat, tak boleh buat kerja. Yang kedua, kalau larat tapi tak mau, tak jadi juga kerja, kena ada kehendak. Kalau ada kehendak, tak erti, tak boleh jadi juga. Tak jadi juga. Habis. Kemudian khudrah, iradah, ilmu ni mesti ada kepada yang hidup. Maka nak jadinya sesuatu dibuat oleh orang yang hidup. Satu. Yang kedua mesti dia tahu. Yang ketiga mesti dia mahu. Dan yang keempat dia buat. Baru jadi sesuatu perkara itu. Tapi kalau tak ada salah satu ni, tak akan terjadi. Lebih-lebih lagi dalam mentadbir urus alam ini, maka mestilah Allah Ta'ala itu sempurna, memiliki ilmu yang kamal, yang bersifat dengan kesempurnaan, tidak jahil sekali-kali. Cuba kita kaji lalat, cuba kita kaji nyamuk. Benda yang kecil tetapi organnya amat-amat banyak. Ada tak manusia boleh buat? Tak ada. Semut, mata dia halui, jantung dia halui, boleh buat? Tak boleh. Tak boleh buat. Tu hak benda halui. Ada orang boleh buat? Tak boleh buat. Siapa yang menjadikan? Tentulah Allah Ta'ala yang bersifat dengan kesempurnaan. Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat ilmu yang sempurna. Kalau tak boleh jadi. Kalau tak boleh jadi. Contohlah, dia buat, dia mau, tetapi ilmu yang dia tahu itu tak sempurna. Tak sempurna. Contohlah, dia nak buat bengkang orang perempuan. Buat bakar hangit. Orang kata ada petua, dia tak mau bagi hangit. Buh ni. Contoh. Barulah sempurna. Tapi kalau ilmu yang tak sempurna, buat sesuatu dia tak akan sempurna. Jadi Allah Ta'ala yang mentadbir ini memiliki ilmu yang sempurna. Jadi elok dah. Saya duk tunggu nak bunyi itu. Kalau baca pun tak habis, panjang.
Maka kesimpulan kita malam ni, wajib kita yakin Allah memiliki ilmu. Kita belajar dah, cuma kita peringat supaya kita ingat tak lupa, dan moga-moga Allah Ta'ala teguhkan hati kita dengan keimanan, hidupkan hati kita dengan iman, dan akhiri kita dengan keadaan iman. Jadi setakat ni dulu, tolong tanda muka surat 16. Kita cuti bulan Ramadan, insya-Allah panjang umur, kita jumpa lepas raya pula. Jadi kita berhenti muka surat 16. Yang ke-8 ke-8-nya, yang ke-8 iaitulah ilmu. InsyaAllah panjang umur kita sambung balik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam wa huma min azamin ni'am wa kafa bihima min ni'mah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.